Jadi tuan-tuan percayalah, yang PAS dan Bersatu takut ni tuan-tuan, kalau dalam tempoh 4 tahun setengah lagi ni, kita boleh tunjukkan kepada orang Melayu, siapa juga berkawan dengan UMNO, dia boleh jadi manusia yang baik. Kan? Ini yang dia orang takut. Kerana bila dia bersama dengan DAP, dia tak boleh merubah DAP. Malah dia dikuasai oleh DAP. Betul tak betul tuan-tuan? Yang hari ni orang Melayu marah ni saudara, ialah kerana apa yang Mahathir buat. Dan Mahathir pun tuan-tuan, kalau nak ikutkan, saya ambil contoh lah, beberapa contoh yang saya boleh cakap secara samar-samar, saya tak boleh cakap terang-terang. Kenapa hari ni ada orang kata dulu UMNO bukan main lantang, kan? Sekarang UMNO macam pussycat. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita dah duduk dalam kabinet, betul tak betul? Bila ada benda kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin DAP, kita tegur dia dalam kabinet. Macam mana cara kita tegur lah, tak payahlah kita nak terangkan di sini. Kita tegur dalam kabinet. Dia orang merancang nak buat jelajah gereja. Sensitif tak kat orang Melayu? Tok Mat tegur. Tuan-tuan, bila tegur, selesai. Tak ada masalah. Ada lagi kita dengar bising-bising. Dia orang pun buat ketetapan, ini tak melibatkan mana-mana umat Islam. Selesai. So tuan-tuan, yang mereka takut ni saudara, kalau sepanjang tempoh kita bersama DAP, kita boleh selesaikan semua ni secara dalaman. Kita tegur dia orang terima, kita tegur dia orang terima. Banyak benda saya tak boleh cerita. Banyak benda saya tak boleh nak cerita pada tuan-tuan. Tetapi persoalan dia yang mereka takut ni, akhirnya menjelang pilihan raya 2027 nanti, orang boleh terima, orang nampak DAP ni sama macam orang nampak MCA zaman kita. Orang nampak DAP ni sama seperti gerakan, bila gerakan bersama dengan kita. Yang ini yang mereka takut tuan-tuan. Kerana kalau misalnya hubungan ini berjaya, dulu UMNO nak bertanding, UMNO kena cari kursi Melayu. Ceras, jangan mimpi nak menang tuan-tuan. Betul tak betul? Ada pernah tengok kita letak calon Melayu kat Ceras ni? Ada? Ada pernah? Tak pernah. Lepas ni tuan-tuan, UMNO boleh letak calon bukan hanya di kawasan Melayu, saudara. Kawasan yang ramai bukan Melayu pun kita boleh letak calon dan kita boleh menang. Itu yang penting. Dan lepas ni kawan-kawan PH pun, kalau dulu dia boleh menang di kawasan Melayu bandar saja, mereka boleh menang di kawasan-kawasan bukan Melayu saja. Sekarang mereka tak bimbang kalau kawasan tu ada ramai Melayu tuan-tuan. So saudara, long term untuk parti tuan-tuan, kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional hari tu, 74 kursi yang PAS dan Bersatu menang ni, sampai mampus pun UMNO takkan dapat kursi ni tuan-tuan. Pilihan raya 2016, pilihan raya ke-16, kita takkan dapat bertanding di 74 kursi ni. Tak boleh bertanding. Habis kuat, 26 kursi yang kita ada itu kita akan pertahankan. Habis kuat, 29 kursi yang Pakatan Harapan ada, yang itu kita kena bedak dengan geng-geng PAS dengan Bersatu. Tapi kita dapat 26. Dia orang ada 74. Dia orang buktikan dia orang lebih relevan di kawasan Melayu berdasarkan angka yang dia ada. Habis berapa kita dapat? Mungkin daripada 29 tu, paling kuat dia bagi kita 5. Paling kuat dia bagi kita mungkin 10. Tuan-tuan, kalau dia bagi kita 5, campur dengan 26, kita ada 31 kursi. 31 kursi, UMNO ada 191 bahagian. Habis yang lagi 160 bahagian ni nak buat apa? Tutup. Termasuk UMNO bahagian Ceras. Itu sebab kita kena fikir. Kawan-kawan DAP takkan kacau kawasan Melayu yang UMNO tandingi. Saudara. Dia orang akan bertanding kawasan dia. Kawan-kawan daripada PKR, mereka mungkin akan fokus kawasan-kawasan bandar, orang yang lebih liberal dan sebagainya, urban areas. Kalau ada dia nak bertanding kampung, kita bagi dia 1-2 kawasan dekat kampung, kita ambil 1-2 kawasan dekat bandar. Barulah Gulam boleh bertanding. Betul tak? Kalau tidak nak kena hantar dia ke kampung mana? Tapi banyak orang tuan-tuan dekat wilayah ni, dia mula-mula start politik di wilayah. Syed Hamid Albar mula start politik di Bukit Bintang, last kali jadi ahli parlimen kota tinggi. Syarizat kan, ramai orang.
Dia bermula politik semua sekali, last sekali, mereka boleh jadi juga menteri. Jangan fikir Datuk Mahathir pun tak ada peluang. Ada lagi tuan-tuan. Ada lagi. Macam-macam boleh berlaku dalam politik. Jadi saya harap tolong sampaikan benda ni. Malam ni kita ada live, tolong share supaya kita boleh beri kefahaman kepada kawan-kawan yang berada di rumah yang tak dapat hadir. Hari ni tuan-tuan, cara kita berpolitik macam ni, mungkin satu dewan ni penuh. Tapi yang penting saudara, malam ni kalau tengok tadi dekat 2,000 orang yang menonton dalam satu masa. Biasa kalau 2,000 orang ni, lepas habis tu mungkin dalam 30,000 orang yang menonton. Besok mungkin boleh pergi 100,000. Itu sebabnya tuan-tuan kena bantu kita. Kalau tuan-tuan tak boleh menjelaskan, setidak-tidaknya tekanlah button share tu. Pergi kat Lokman Nur Adam Official ataupun UMNO Online. Malam ni UMNO Online ada live? Tak ada? Ada? Tolong share. Tekan button share. Jadi ramai orang yang akan lebih faham tuan-tuan. Dalam masa yang sama juga, kita buat sekarang ni ada masalah. Orang kata info tak sampai kat bawah. Orang kata info tak sampai kat bawah. Sebelum balik tu, dekat pintu tu, ada seorang kakak yang badan besar sikit kat belakang tu. Saya memang sengaja letak yang sasa sikit. Dia ada bawa QR code. Tolong buka anda punya telefon, pergi kat kamera, ambil gambar tu. Tapi bila ambil gambar tu, dia akan keluar warna kuning tu, tekan QR code tu, join group tu. Okey? Itu akan jadi grup Ceras. Daripada hari ini sampai pilihan raya umum yang ke-16, setiap kali ada program kita minta UMNO bahagian keluarkan QR code tu. Jadi kita kumpul ahli komuniti kita. Ahli komuniti kita ni, satu komuniti dulu 5,000 boleh masuk, sekarang 2,000. Jadi kita harap menjelang lagi 4 tahun setengah ni kita boleh kumpul setiap kawasan parlimen, katalah ada 20,000. Tak kira lah Melayu ke India ke China. Jadi setiap hari tuan-tuan, saya akan salurkan maklumat berhubung dengan isu-isu semasa ni. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan tolonglah hantar pergi ke grup WhatsApp. Hantar grup WhatsApp, hantar kepada mak ke, hantar kepada adik ke. Kita kena beri kefahaman kepada ahli keluarga kita terlebih dahulu. Kalau ahli keluarga UMNO ni pun kita tak boleh nak bagi kefahaman tentang peri pentingnya negara ini terus ditadbir oleh kerajaan perpaduan ini tuan-tuan, maka segala usaha kita akan jadi sia-sia tuan-tuan. Jadi itu harapan saya. Saya ucap jutaan terima kasih kepada UMNO bahagian Ceras, Datuk Mahathir, Datuk Johari dan Kak Ji di atas undangan ini. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya respon sikit lah. Masa pun dah hampir 11.30. Cuma saya nak respon sahabat saya tadi yang bagi tahu sekarang ni nampak macam UMNO ni berada dalam puak Anwar Inas. Saya nak orang kata time tunnel balik lah. Masa kita lepas habis PRU ke-15, kalau ditakdirkan ketika itu Barisan Nasional memilih Perikatan Nasional, dan GPS Sarawak mengikut kita dan kita boleh tubuh kerajaan. Saya nak tanyalah soalan ni. Adakah kita akan dihina, dimaki seperti mana yang sekarang ni berlaku? Dia orang ni bila jadi kerajaan, kita sokong, dia akan anggap presiden kita ni lah orang yang paling baik, paling bagus. Tapi bila kita memilih PH, presiden memilih PH dan juga parti memilih PH, dia punya skrip tu berbeza. Tapi kalau kita memilih Perikatan Nasional, skripnya berbeza. Ini sebenarnya asam garam politik. Kita suka dengan orang tu akan lambung kita sampai naik ke atas. Kalau kita buat keputusan yang sebaliknya, dia akan tanam dan balun kita sampai ke liang lahat. Ini sebenarnya yang sebenarnya berlaku. So kalau nak mengatakan kita ni ada orang kata dipengaruhi dengan Anwar Inas, saya rasa saya nak tembelah. Dalam UMNO, kita baru saja lepas kita punya pemilihan. Semalam pun kita didedahkan 71 ketua UMNO bahagian yang baru. Adakah 71 ketua-ketua UMNO bahagian ni semua didoktrin oleh
pengaruh Anwar Inas. So tidak. Saya sendiri pun tak ada pengaruh dan saya pun dalam sejarah politik saya pun tak pernah saya berjumpa dengan Anwar Ibrahim ni. Zaman reformasi dulu masa 1998, 1999, Tok Lokman kat Dataran Merdeka kena water cannon masa tu zaman dia lah. Zaman saya tengok kat tepi jalan je. Kita pun sebenarnya tak ada. Tapi bila keadaan telah menentukan dia sebagai Perdana Menteri, kita kena akur. Zaman dulu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kita juga akur walaupun dalam hati kita marah. Sebab dia dah diangkat sebagai Perdana Menteri dan zaman Datuk Seri Ismail Sabri lagi daripada UMNO, kita akur dan kita pastikan walaupun dia bukan Presiden, dia adalah hanya naib Presiden, tapi rezeki dia menjadi Perdana Menteri. Alhamdulillah, kita sokong. Dan sebelum saya tutup, saya punya perbualan, saya suka tadi bila MC dia ada keluarkan satu ayat. Abang Wahab, saya pinjam sikit kata-kata yang baik-baik yang dia kata tu. Apa dia kata tadi? Biar kita tak sama, tapi kita boleh bekerjasama. Biar kita tak setuju, tapi kita boleh bersatu. Bawah, saya rasa benda tu yang paling bagus. Kita pegang ayat tu. Terima kasih. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kedua-dua panel. Jadi kita tutuplah ya sesi kita. Saya ingat tadi nak buka satu last question untuk wanita, tapi tak apa. Kita akan adakan sesi 3 hari 2 malam. InsyaAllah pada bulan Oktober. Kita akan ada satu sesi tertutup dan satu sesi terbuka seperti ini untuk kita bentangkan semua isu semasa dan masa panjang untuk tempoh masa yang kita berikan itu untuk kita ulas dengan lebih lanjut perkara-perkara yang ingin kita ketengahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada dua panel, Datuk Lokman Adam dan juga Tuan Haji Gulam, bos saya di wilayah Persekutuan, dan terima kasih kepada kepimpinan bahagian dan semua akar umbi UMNO bahagian Ceras yang masih kekal berada di dalam Dewan sehingga jam 11:10 malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC.